Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati pengerusi Masjid Darul Barakah BDC Taman Satria Jaya Kuching. Yang saya hormati barisan Tuan Imam, Tuan Bilal, keseluruhan ahli jawatan kuasa pihak pengurusan masjid, keseluruhan pimpinan masyarakat setempat, Dr. Azman daripada Puitis, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat tuan-tuan ya? Saya ingatkan risau juga tak ada orang malam ni, semua pakat pergi tengok kapal berhias. Tapi ibu-ibu boleh datang malam ni, kira canggih lah ibu. Mana tahu lepas ceramah tu pergi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dah berada di dalam 11 Muharram. Semalam 10 Muharram, hari ini 11 Muharram, nak masuk 12 Muharram dah. Kita masih lagi berada di dalam bulan-bulan haram, yang itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala sebut yang bermaksud, firman Allah yang bermaksud, di dalam penciptaan langit dan bumi maka ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Ibnu Kathir Al-Hafiz, dia menyebutkan di dalam tafsirnya, siapa yang melakukan amal ibadah di dalam bulan-bulan haram, maka amal ibadahnya akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memetik kata-kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan maksiat, keburukan, kejahatan di dalam bulan-bulan haram, maka dosanya juga, maksiatnya juga akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebut di antara 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak secara detail yang disebutkan oleh Allah 4 bulan haram di dalam Al-Quran, tetapi ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha mutawalliyah, yang dipanggil sebagai ada 3 bulan yang duduk secara berdekatan dan satunya dia terpisah. Yang pertama maknanya ada 4 bulan. Yang pertama dipanggil sebagai bulan Zulqaidah, bulan antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bukan pasal bulan tu haram. Ada orang kata, ustaz barulah makcik tahu rupanya bulan tu haram. Saya kata pasal apa makcik? Iyalah dah tahu bulan tu haram, tahu makcik tak masuk bulan tu pun tak apa, bukan sebab begitu.
Bulan haram ni, bila Allah Ta'ala sebut bulan haram bagi kita, maknanya bulan tu suci. Begitu juga dengan tanah haram. Ayah-ayah, ibu-ibu yang baru balik Mekah ni, yang baru balik haji, yang baru balik umrah, tak? Kita baru balik daripada tanah haram. Bukan haram pergi ke sana. Ada orang kata, Allah Ustaz menyesal pula makcik pergi ke sana, rupanya tanah tu haram. Lah, bukan sebab tanah tu haram, maknanya suci bagi kita. Zulqaidah yang pertama. Zulqaidah ni apa yang ada, tuan-tuan? Persiapan orang dalam nak menuju ke rumah Allah. Persiapan dalam nak menuju ke arah rumah Allah Subhanahu wa taala, persiapan nak pergi menunaikan haji. Dulu, zaman dulu dengan zaman sekarang, tuan-tuan, berbeza. Bagi ayah-ayah yang ada pengalaman pergi Mekah dulu naik kapal, ada tak ayah-ayah yang ada pengalaman pergi Mekah naik kapal? Cuba angkat tangan. Ada tak? Yang naik kapal pun dah tak ada dah sekarang. Dah lama dah. Arwah atuk saya dulu, dia pergi buat haji naik kapal. 6 bulan ibu, 2 bulan pergi naik kapal, 2 bulan duduk di Mekah, 2 bulan balik, setengah tahun buat haji. Dia pergi seorang-seorang, bini dah terlupa dah hamba Allah tu. Balik-balik Allah hidup lagi orang tu ni, punya lama, tuan-tuan, 6 bulan baru balik tau. Kita sekarang pergi Mekah, Allah, sekejap je 8 jam sampai. Anak tidur pukul 8 malam, 6 pagi tuan-tuan duduk depan Mekah, depan Kaabah. Betul ibu-ibu? Duduk selfie. Kecut anak. Ni anak ibu semua dah bangun, tengok ibu dah sampai. Jeng 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 katanya. Dia selfie depan Kaabah. Punya cepat. Dulu lama tuan-tuan. 2 bulan naik kapal. Buat apa dalam kapal? Arwah atuk saya cerita, tuan-tuan. Tok guru yang bawa jemaah pergi buat haji ni 2 bulan naik kapal, tuan-tuan. Dia orang mentelaah kitab. Banyak kitab dia orang khatam, tuan-tuan. Siang malam. Beberapa keping kitab khatam. Sampai di Mekah 2 bulan pula duk mengaji. Lepas tu balik pula. Balik daripada Mekah sampai ke KL, ke Semenanjung, apa semua dia, tuan-tuan. 2 bulan lagi. Telaah lagi kitab. Jadi balik Mekah alim, tuan-tuan. Alim, subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Zulqaidah yang pertama. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan-bulan haram itu adalah bulan Zulhijjah. Apa dia bulan Zulhijjah? Selepas Zulqaidah, persiapan orang buat haji, maka bulan haram yang kedua adalah Zulhijjah, orang melaksanakan ibadah haji. Bulan yang ketiga Nabi kata adalah bulan Muharram, bulan sekarang ni. Ni dia duduk direct 3 bulan, 1 bulan terpisah, iaitulah dipanggil sebagai bulan Rajab, bulan Rajab. Jadi bila kita sebut tentang bulan-bulan haram ni, tuan-tuan, masuk saja masyarakat Arab jahiliah, mereka ni, tuan-tuan, suka sangat berperang. Suka sangat bergaduh. Mereka ni bergaduh bukan sebab apa, tuan-tuan? Mereka bergaduh bukan sebab berlaku pembunuhan antara puak satu puak. Tak. Disebabkan kadang-kadang benda kecil antara 2 puak boleh bergaduh sampai berbunuh-bunuhan. Antaranya curi seekor kambing, berperang antara 2 puak. Tuan-tuan jangan main-main, Arab ni punya perangai. Sebab itu tuan-tuan jangan bergurau dengan orang Arab. Arab punya bergurau, pakcik, oh ya Allah, jangan buat pasal. Kita kalau tunjuk power tengah tawaf kan, sebab apa? Labbaik Allahumma labbaik, kita tolak orang Arab. Arab tu tak bergerak, tuan-tuan terpelanting ke tepi. Nak ceritakan Arab ni, kira ni tenaga dia pun kuat. Tak? Nak orang BDC ni bukan besar sangat. Tak, ibu-ibu bukan besar sangat. Dia pergi buat umrah, pergi doa depan multazam, semayang, bila sujud, tuan-tuan, bangun sujud rasa gelap. Mana mau dia tak gelap, tuan-tuan. Arab ni dia semayang, dia melangkah orang. Dia melangkah, tuan-tuan, tengah semayang pun dia langkah. Dan ibu-ibu kan badan besar, kecil. Dia langkah-langkah, dia main kangkang, dia semayang. Ibu tu duduk dalam kain Pak Arab. Duk bangun-bangun gelap, dia kata, Allah, mana pula Kaabah tadi aku nampak, ni dah tak nampak dah. Nak ceritakan, tuan-tuan, perangai orang Arab ni bergaduh sungguh. Jadi masuk saja bulan haram, Allah Ta'ala mengharamkan peperangan.
Jadi sekarang ni tuan-tuan, peperangan kita masuk bulan haram ni, kita tak berperang. Jadi ulama dia membincangkan apa yang patut dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja bulan Muharram, kita tidak berperang. Jadi apa yang perlu nak kita buang di dalam bulan-bulan haram? Iaitulah perangai kita. Kita nak kita buang perangai kita daripada yang tak baik kepada yang baik. Sebab itu yang dipanggil sebagai Ma'al Hijrah. Kita sambut bulan Muharram. Di Malaysia terkenal dengan sambutan Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah ni tuan-tuan, dia satu sambutan yang baru saja, yang diwujudkan pada tahun 1988. Waktu tu menteri di Jabatan Perdana Menteri, saya tak ingat siapa tuan-tuan, dia memperkenalkan program Ma'al Hijrah di Malaysia. Dulu mana ada. Dulu kita sambut awal Muharram. Kemudian kita masuk kepada program Ma'al Hijrah yang disambut di dalam bulan Muharram, memperingati peristiwa penghijrahan Nabi dan umat Islam daripada Mekah sampai ke kota Madinah. Dan tuan-tuan kena ingat, Nabi tidak bermula hijrah pada bulan Muharram. Ramai orang silap faham. Bila Nabi mula hijrah? Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Tetapi kita bulan Muharram, kita sambut program Ma'al Hijrah. Nampak tak? Jadi bila Nabi bergerak daripada rumah dia pergi ke Madinatul Munawwarah, bila bermula bila? Ya boleh jawab tak? Saja bagi soalan malam ni. Asyik saya je tanya. Saya tanyalah, tuan-tuan jawab. Siapa dapat jawab boleh balik awal. Boleh tengok kapal berhias. Ibu, bila ibu Nabi bermula hijrah? Adakah pada bulan Muharram? Tak apalah tuan-tuan, saya tanya saya jawab. Selalu macam tu. Nabi keluar daripada rumah pada 28 Safar. Tak ada kaitan dengan bulan Muharram . Nabi keluar rumah keluar daripada rumah pada 28 Safar. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi berehat di dalam satu gua yang dipanggil sebagai Gua Thawr, 3 hari 3 malam. 1 Rabiul Awal baru Nabi keluar daripada gua. 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Quba. Kemudian barulah Nabi bergerak pergi ke bumi Madinatul Munawwarah. Jadi awal Muharram ni kita sambut peristiwa Ma'al Hijrah di awal Muharram ni sebab apa? Ada sebab dia. Kita kena faham konsep Ma'al Hijrah. Ma'a ni dalam bahasa Arab. Ma'a ni apa tuan-tuan? Bersama. Hijrah ni berpindah, berubah. Maknanya bermula pada bulan Muharram, maka kita pakatlah sama-sama kita berubah daripada keadaan yang tak baik kepada yang baik. Dan pasal apa bermulanya kalender Islam yang pertama bermula pada awal kalender Islam itu pada bulan Muharram, yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Umar, empayar Islam tersebar dengan begitu luas. Sayyidina Umar telah berjaya mengubah peta dunia Islam. Sayyidina Umar lah sahabat yang pertama dan sehingga hari ini diaplikasikan tentang kehebatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah manusia yang pertama mencipta sistem, bukan sistem, dia menciptakan, dipanggil sebagai komando di dalam tentera. Sayyidina Umar yang buat sistem komando tu. Dan hari ini dipanggil sebagai komando. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dialah manusia pertama yang berjaya merampas kota, yang merampas kunci Baitul Maqdis. Sayyidina Umar lah pada zamannya berjaya menumpaskan ketenteraan yang paling hebat di dunia waktu itu, iaitulah telah menjatuhkan kerajaan Rom dan Parsi. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab punya hebat. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia ni kalau orang datang jumpa dia nak jadi dia punya komando, Sayyidina Umar ada syarat. Apa syarat dia? Pertama, hafal Quran. Yang kedua, bila kamu dah berjaya hafal Quran, kamu angkat anak unta keliling bukit, buat pusingan keliling bukit sambil pikul anak unta. Dahsyat ni. Agak-agak kita lepas tak? Lepas tak lepas? Tak lepas. Kuliah Ayyuhal Kafirun pun tak jumpa penghujung. Macam mana nak 30 juzuk?
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum, tak jumpa kat mana lakum dinukum. Tu tak payahlah jadi tentera komando zaman Sayyidina Umar lah. Kan? Baik tuan-tuan, bila berlaku Islam semakin berkembang, banyak pedagang-pedagang Islam yang datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, sewaktu kerajaan Rom dan Parsi mereka ada kalender Masihi. Jadi kami senang, wahai Umar, bagaimana kami nak menyusun? Kami punya pusat pentadbiran, kita punya teratur, bulan ni kita nak buat apa bulan. Jadi bila ikut Islam ni, wahai Umar, jadi kita kena wujudkan satu kalender Islam. Maka Umar panggil kalender Hijrah. Jadi Umar kata, baik, ada cadangan tak? Kita nak mulakan bulan mana yang nak dipanggil sebagai kalender hijrah Islam ni? Maka ramailah mencadangkan antaranya bulan Ramadan. Umar kata, tak bolehlah bulan Ramadan, tak boleh. Jadi ada yang mencadangkan bulan Rabiul Awal bersempena dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, bagus bulan ni, tapi aku tak nak ambil sebagai bulan Rabiul Awal. Jadi orang minta pandangan. Bila minta pandangan, Sayyidina Umar kata, aku akan gunakan bermula kalender Islam itu pada bulan Muharram. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa bulan Muharram? Pasal orang dah melaksanakan haji, mereka ambil semangat baru pulang daripada menunaikan haji. Waktu semangat tu, waktu itulah dipanggil bulan Muharram, yang bulan paling terbaik disebabkan mereka baru pulang daripada rumah Allah. Betul lah tuan-tuan. Sebab itu orang balik umrah, balik haji ni semangat. Perasan tak? Oh semangat. Ibu-ibu bawa balik umrah, ya Allah, celak tak tanggal, 2 minggu tak tanggal. Duk celak nak buka mata pun payah. Kenapa kat leher mata tu celak daripada Arab bawa balik Mekah 2 minggu lepas. Allah punya ikut sunnah, semangat. Lepas 3 minggu tuan-tuan, sidai baju belakang rumah berkemban pula. Terbalik pula dah, habis balik awal. Jadi kita ni tuan-tuan balik umrah, baru balik Mekah, semangat. Jadi Sayyidina Umar ambil bulan Muharram sebagai bermula kalender hijrah dalam Islam. Disebabkan dia mengambil semangat roh ketika itu baru pulang daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita tahu bulan Muharram itu adalah bulan yang semangat untuk kita. Sebab itu masuk Muharram, sebab itu dipanggil sebagai hijrah. Hijrah ni apa? Dari segi bahasa berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Secara dasarnya tuan-tuan malam ni tuan-tuan dah berhijrah dah. Sebab itu orang yang mengundang rahmat Allah, ayat yang saya baca tadi pada awal tadi tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa dia? Yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berhijrah, yang ketiga adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan dah buat tiga perkara pada malam ni. Yang pertama, kita datang rumah Allah, sudah pastilah akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Mana ada orang datang masjid buat maksiat? Ada tak ayah-ayah yang datang malam ni teringin nak bunuh orang? Ada tak? Mana ada? Tak adalah kita datang pada malam ni tuan-tuan, kita nak curi motor orang. Ada tak? Ada tak? Ada. Bukan kata tak ada, ada. Ada orang datang masjid, dia rembat tabung masjid. Dr. Azman maklum pada saya, minggu lepas habis ceramah buka tabung untuk puitis, untuk derma tuan-tuan, nak balik-balik tabung tu hilang, tak tahu ke mana. Wallah. Dia datang masjid bukan dia tengok penceramah, dia tengok tabung. Dia kata kat mana tabung tu bergerak lepas ni. Orang tengah semayang, line clear katanya. Dia ambil tabung, masuk jubah, pakai jubah, jangan main-main tuan. Pakai jubah, hilang. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku pada hari ini. Orang tak nak berhijrah. Kita nak berhijrah bukan kita buat benda besar, kita buat benda kecil cukup. Apa yang kita nak ubah benda kecil dalam diri kita? Hati kita. Hati kita. Tuan-tuan, kita ubah dengan hati, insya-Allah kita akan mengubah. Sebab itu kata orang cerdik pandai, kita boleh mengubah dunia. Nak mengubah dunia, kita kena ubah manusia. Nak ubah manusia, kita kena ubah hati kita dulu. Betul tak? Kita nak ubah masyarakat kita, dah kita bermula dengan diri kita.
prasangka baik kita dulu pada orang. Pasal apa hari ni tuan-tuan kita tengok semua orang tak kena? Pasal apa kita tengok semua orang tak betul, kita saja betul? Sebab hati kita yang tak betul. Tengok orang salah, tak tengok orang lagi salah. Betul tak? Orang datang masjid pun dia mengata, tak datang masjid pun dia mengata. Dah datang masjid pula duduk saf depan pun dia mengata. Dia duduk belakang. Eleh duduk depan konon. Sajalah tu nak masuk kamera. Mentang ada live malam ni. Contoh. Dia duduk belakang, orang depan pula mengata. Asal muka dia je duduk belakang. Cubalah sesekali duduk depan penceramah. Nampak tak? Kena juga. Duduk kat tiang pun kena. Contoh. Dia tak dapat tiang. Dia duduk dia menong. Si tiang muka dia, dia muka tiang. Cubalah duduk tegak-tegak dengar ceramah. Nampak? Kena juga, kena. Yang penceramah pun kena. Dia ni cakap tak kerti nak slow ke? Ingat orang pekar ke pun nak pecah pun speaker. Dah memang suara saya macam ni, tuan. Semua tak kena. Jadi imam pun tak kena. Betul tak? Minggu lepas saya ceramah, tuan-tuan, ada satu tempat. Tapi bukan di Sarawak lah, kat negeri lain. YB tu datang dalam on the way pergi ceramah tu, dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ya YB, Datuk. Dia Ustaz, kejap lagi kita jumpa, saya perjalanan dalam 45 minit Ustaz. Jadi Ustaz start dulu, lepas tu saya nak bagi ucapan. Tapi satu je Ustaz, dalam ceramah tu Ustaz selitkan sikit. Saya kata pasal apa Abi? PRN lah. Yang tu bukan. PRN tu kemudian dia kata. Ni nak selitkan apa Datuk? Saya kata, dia kata Ustaz, imam satu dengan imam dua masjid tu gaduh. Astagfirullahaladzim. Imam satu, saya kata bergaduh macam mana? Saya pun tak tahu, saya boleh dapat maklumat Ustaz, dia memang tak ngam. Jadi saya pun sampai tu, saya duk cari imam satu, cari imam dua, nak kenal. Imam satu duduk ujung, imam dua duduk ujung, bergaduh semua tuan. Bergaduh. Saya pun tak tahu sebab apa. Kita dah duduk dalam masjid, jangan bergaduh. Sebab apa? Hati kita. Bila sebut pasal hati, dia bukan sekadar orang biasa. Kadang-kadang orang agama pun kadang-kadang ada penyakit hati. Nampak tuan-tuan? Bilal pun tak terkecuali tuan-tuan. Dia duduk dalam bilik Bilal, dia kunci bilik Bilal, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati Bilal, mesti dia orang kata macam kat Mekah. Habis balik awal lah pahala Bilal tu. Imam pun kadang-kadang penyakit hati. Tahu tak? Staw sufufakum mu'tadilu tarahibakumullah salatu jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam dalam hati. Baru dia orang tahu aku siapa. Bismillah. Cerah masa depan. Maknanya apa tuan-tuan? Penyakit hati ni bukan kata orang biasa. Kadang-kadang ahli agama pun sama, tak terkecuali daripada penyakit hati kita. Jadi tuan-tuan, pada malam ni tuan-tuan, kita nak membicarakan satu tajuk kita pada malam ini, iaitulah apa yang kita nak ubah dalam kehidupan kita, yang kita kata ma'al hijrah, yang kita sambut, yang kita dengar ceramah ma'al hijrah setiap tahun. Jadi apa perubahan yang kita nak? Jadi bila kita bicarakan soal hijrah, dia mesti berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah Ustaz, tahun lepas saya tak semayang, tahun ni saya dah berhijrah Ustaz, saya semayang. Itu namanya hijrah lah tu. Alhamdulillah Ustaz, makcik tahun lepas tak tutup aurat. Tahun ni makcik sudah tutup habis Ustaz. Dah taubatlah makcik, cukuplah. Dulu makcik pakai baju dekat pakcik dulu, dia gajin outstation. Dia pergi Itali, dia belikan makcik baju, tinggal tali je Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tahun ni makcik berubah habis dah, makcik tutup aurat. Itu namanya hijrah yang lebih baik. Alhamdulillah Ustaz, tahun lepas saya semayang tak cukup, tahun ni saya dah berubah Ustaz, saya semayang cukup. Itu namanya hijrah. Ustaz, tahun lepas pakcik semayang tepat waktu, tahun ni Alhamdulillah Ustaz, satu pun pakcik tak semayang dah. Itu bukan hijrah tuan-tuan.
Hijrah ni dia mesti ke arah kebaikan dan mesti ke arah lebih baik. Alhamdulillah Ustaz, tahun lepas saya tak pernah hafal Quran, tak pernah baca Quran. Tapi tahun ni Ustaz rasa lain dah, nak baca Quran dah. Baru Ustaz nak belajar baca Quran. Saya kata tafadhal, silakan. Tak terkejut saya tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang umur 74 tak reti baca Quran. Bukan sebab apa, sebab saya pernah jumpa orang tu dan dia menangis dan dia menyesal. Waktu muda dia tak terfikir nak mengaji baca Quran. Dia kata, Ustaz, satu hari tu Ustaz, isteri saya mati Ustaz, meninggal dunia Ustaz. Orang semua baca Quran, saya tak reti nak baca Quran Ustaz. Saya tak tahu nak buat apa. Saya duduk sebelah, saya tak tahu nak buat apa. Saya menangis, bukan menangis sebab sedih bini mati tu. Dia menangis sebab dia tak boleh nak baca Quran. Saya kata, Pak Cik menangis ni sebab apa? Dia kata sebab isteri ke? Bukan. Habis Pak Cik seronok ke isteri mati? Rasa jugalah, dia kata seronok. Tapi yang lebih sedih ni, saya tak boleh nak baca Quran. Di saat orang lain baca Quran dekat isteri saya, suami sendiri tak boleh nak baca Quran pada isteri. Allah Ustaz, tahun ni saya dah berubah Ustaz. Saya cuba nak baca Quran. Baru 4 bulan saya berubah baca Quran. Saya kata bagus, Alhamdulillah. Dah sampai juzuk berapa? Dia kata baru huruf Tha. Saya kata dah 4 bulan huruf Tha tu lah Ustaz. Itu pun nak ingat 4 bulan. Sebulan 1 huruf. Saya kata 25 huruf ni mau pergi 2 tahun saya kata. Dia kata lebih kurang macam tu lah Ustaz. Dah susah Ustaz nak masuk dalam kepala. Saya kata tak apa. Cuba pelan-pelan, insya-Allah. Yang penting ada keinginan untuk berubah. Allah Ta'ala akan bantu kita. Jangan risau. Tuan-tuan, kalau mati tak reti baca Quran, sebab itu ada sebagian ulama kata, kalau kita tak reti baca Quran, minta dengan Allah, jangan matikan kita dulu. Minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Jadi, ya Allah, biarlah kau cabut nyawa aku, ya Allah, di saat aku reti baca Quran. Tuan-tuan, jom sama-sama kita baca Al-Quran. Kita berubah sama-sama. Ustaz, tahun lepas saya semayang 50 tahun, saya tak tahu makna Al-Fatihah. Tahun ni baru saya nak tahu apa dia makna Al-Fatihah yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah. Itu namanya perubahan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya berhajat dan juga bercadang untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hadis yang Nabi direct bercakap dan bersabda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai konteks sebagai seorang hamba Allah. Dia bukan daripada kata-kata Allah. Kadang-kadang Jibril berbicara dengan Nabi Muhammad, menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah atas arahan apa yang Allah Ta'ala minta Jibril sampaikan, maka Jibril sampaikan. Tetapi hadis ni unik tuan-tuan. Hadis ini kata ulama, Jibril sendiri yang berbicara kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar hamba dengan hamba. Sama-sama kita dengarkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Qala Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyum bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sadaqah Jibril alaihi salam. Jibril dia kata, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata wahai Muhammad, sebab dia menggunakan perkataan ya Muhammad. Kalau Jibril alaihi salam dia menyampaikan sesuatu daripada Allah kepada Nabi, dia akan menggunakan ya Rasulullah. Perasan tak? Kalau ada kan ya Rasulullah, tapi dia kata ya Muhammad, wahai Muhammad, dia kata hiduplah sesukamu, sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan mati. Jibril kata yang pertama, ya Muhammad, kamu nak hidup macam mana, kamu hiduplah. Tapi kamu kena ingat, satu hari nanti kamu pasti akan mati. Pertama, Jibril mengingatkan kita tentang kematian. Kita ni tuan-tuan tak tahu bila kita nak hijrah masuk alam yang satu lagi. Ibu-ibu tahu tak bila tarikh mati?
Kalau tahu tarikh mati seronok tak? Seronok tak? Kalau tahu tarikh mati, saya ingat masjid BDC malam ni penuh tuan-tuan. Pasal apa pak cik datang? Allah Ustaz, pukul 10 pagi esok. Ialah sebab apa? Tarikh mati. Oh, takut tuan-tuan. Apa hal duduk soft depan sebaris dengan Tok Imam pukul 11 malam ni? Ya ke? Meninggal ke? Mana tahu, memang dah ditulis. Sebab itu Allah Ta'ala rahsiakan mati tu tak tahu bila. Ada orang tuan-tuan minta panjang umur esok mati. Ya Allah Tuanku, panjangkanlah umur aku ya Allah, aku nak rasai keseronokan dunia. Amin. Esok sarapan pagi tertelan cekodok 8 biji, meninggal tuan-tuan dekat meja makan. Mana tahu. Ada orang minta pendek umur, tak mati-mati. Ya Allah, malah aku hidup bosan, nak matilah ya Allah. Doa 80 tahun, tak mati-mati. Tak tahulah tuan-tuan, bila Allah Ta'ala rahsiakan kematian, dia adalah sebagai surprise. Sebab itu Jibril kata, dahlah mati kamu tak tahu bila, hiduplah di atas muka bumi, nak hidup. Tapi kamu kena ingat, satu masa kamu akan mati. Maknanya bila kita ingat tentang kematian, kita akan bergerak di atas muka bumi Allah dengan kebaikan. Tidak? Anggap je lah esok kita meninggal ibu. Tidak? Ya Allah, adakah esok aku mati ya Allah? Malam ni kita sedekah, malam ni kita qiyamul lail, malam ni lah kita tahajud, malam ni tak tidur malam tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita takut dengan kematian. Orang yang tazkirah yang paling baik, Nabi kata adalah peringatan yang mengingatkan tentang kematian. Kita tengok sekawan-kawan kita, ada yang dah pergi meninggalkan kita. Perasan tak tuan-tuan? Seorang-seorang, setahun seorang. Kalau duduk dalam grup WhatsApp ni tuan-tuan, tinggal kita je lah dalam tu. Maknanya yang lain meninggal dah, seorang-seorang meninggal. Saya yang muda ni pun tuan-tuan, kawan kita boleh bilang tuan-tuan berapa orang yang dah pergi dah. Ada meninggal sebab potong lori tak lepas, kena langgar dik lori. Kawan saya satu kelas duduk belakang saya. Ada kawan saya duduk sebelah saya meninggal aksiden dekat highway. Ada. Balik nak pergi tengok mak bapak dia bergerak pukul 5 pagi daripada Kuala Lumpur. Patah ke Melaka tuan-tuan. Aksiden pukul 5 pagi, 5.30 pagi. Langgar divider sebab ngantuk, tercampak pergi dekat dalam semak. Seorang tak perasan. Ada kawan saya tuan-tuan jatuh terjun bangunan. Ada. Sebab apa tuan-tuan? Kematian ni kita tak boleh nak jangka. Dan dia akan datang. Dan tuan-tuan pun tak tahu bila isteri kita akan pergi. Ayah-ayah tahu tak bila bini kita pergi? Ibu-ibu tahu tak bila suami akak-akak pergi? Ibu, agak-agak kita nak mati tu, siapa nak mati dulu? Suami ke isteri? Akak jawab kuat sangat. Mana suami bangun nak tengok dia mini nak dia jalan dulu. Jangan cakap kau, selalu yang cakap tu yang jalan dulu. Tu yang kita takut tu. Kan? Ada orang hidup sehidup semati katanya. Tak payahlah ustaz, biarlah makcik sehidup semati ustaz. Dah anak-anak semua besar ustaz, makcik dengan laki je lah kat rumah. Biarlah makcik sama-sama ustaz. Bagus. Ada orang saya tanya, pakcik seronok tak? Makcik seronok tak bila suami makcik meninggal? Biarlah dia nak mati ke nak tunggang terbalik ke, biar ke dia lah ustaz. Ada jenis jawapan macam tu. Nampak benar tak seronok tuan-tuan? Kita nak apa tuan-tuan, tak tahu bila mati. Al-Imam Al-Ghazali, anak murid dia tanya, dia kata, wahai tuan, siapa yang lebih baik mati dulu, suami ke isteri? Imam Ghazali jawab, bukan saya jawab, Imam Ghazali jawab. Dia kata lebih baik isteri mati dulu. Tu anak murid dia kata, pasal apa isteri kena mati dulu? Sebab bila isteri mati, suami boleh uruskan A to Z untuk isteri. Tu sebab dia. Dia boleh semayang, dia boleh jadi imam, dia boleh angkat, dia boleh kafan, dia boleh baca talqin. Bila suami mati, isteri terhad. Perasan tak? Terhad. Nak pergi kubur pun susah. Nak jadi imam jauh sekali, nak baca talqin jauh sekali. Jadi kita setuju pada malam ni isteri jalan dulu.
Tak tentu tuan-tuan, tak tentu. Kan nak ceritakan bab kematian kita tak tahu bila tuan-tuan. Jadi kita hiduplah atas muka bumi. Tuan-tuan nak suka, tuan-tuan suka. Tuan-tuan nak gembira, tuan-tuan gembira. Tuan-tuan nak buat jahat, silakan. Tuan-tuan nak buat baik, silakan. Tapi tuan-tuan kena ingat satu perkara, satu masa nanti kita akan mati. Biarlah kita meninggalkan dunia ini dengan kebaikan. Derma bagi lebih sikit sebab kita tak tahu bila jalan. Tak? Ini dia menunggu hari Jumaat baru nak sedekah tabung hari Jumaat. Seminggu RM1, sebulan baru RM4, setahun baru RM48. Cita-cita syurga Firdaus jauh tu. Bagilah lebih sikit. Kita sembahyang khusyuk tak khusyuk wallahu alam. Yang penting solat dulu. Tak? Solat dulu. Nak beriman. Sebab itu sebelum kita mati, letakkan Nabi sebagai di hadapan idola kita. Allah dan Nabi yang teratas. Sekarang ada pula ajaran baru. Muhammad itulah Allah. Sudah kacau tuan-tuan. Ada tuan-tuan pernah dengar tak? Jadi kita beri laluan azan. Baik, insyaAllah kita sambung sikit lagi, boleh tuan-tuan ya? Boleh? Kita tak sabar nak makan. Ada makan malam ni? Ada. Saya tengok meja saya ada. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Apa kata Jibril alaihi salam? Cintailah siapa yang kamu suka kerana kamu akan berpisah dengannya. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita mesti ada suka pada satu orang. Paling kurang kita cinta dan sayang dengan pasangan kita. Tuan-tuan, kata Jibril, nak sayang macam mana? Kamu sayanglah. Tapi kamu kena sedar, satu masa nanti kamu akan berpisah daripada dia. Kita kena buat persiapan benda ni tuan-tuan. Tak? Kita kena buat persiapan pasal perkara ni. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang dia tak boleh terima bila pasangan dia meninggal. Dia tak boleh nak terima. Ada orang kadang-kadang dia depres, stres. Tak? Macam tuan-tuan lah, kalau isteri mati, mesti saya tengok mesti stres. Stres tak? Rasa macam stres. Ya. Tak ada. Kan? Rasa macam stres. Sebab apa tuan-tuan? Jibril bagi tahu dah, Muhammad ya Rasulullah, cintalah siapa yang kamu nak sayang atas muka bumi, satu masa nanti kita akan berpisah dengannya. Dan tuan-tuan, satu perkara tuan-tuan, janganlah disebabkan kasih dan sayang itu kepada manusia menyebabkan kita tidak menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, kita melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ni abang ni spend duit lah sebulan, abang nak spend RM100. Abang nak bagi kat masjid tu banyak-banyak sampai 100 tu buat apa? Baik saya kumpul pelan-pelan dapat juga beli gelap. Betul juga kata kamu. Lah kata situ pula tuan-tuan. Nampak tak? Sebabkan sayang nak buat kebajikan terbatas. Yang ni yang kita tak nak. Yang ni yang kita tak nak. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang tak boleh tengok bila pasangan dia bagi duit lebih sikit, dia tak boleh terima. Ni yang jadi satu masalah. Saya ceramah di Kuantan, Pahang. Ceramah dekat Pahang tuan-tuan, PKP, lepas PKP sikit lah. Habis kuliah subuh, pengerusi itu kata, Ustaz, kita nak buat tambahan masjid, kita nak buat pagar, nak buat bilik mandi mayat ni apa semua ni. Saya kata, okey, berapa kutipan, berapa yang diperlukan? Dia bajet dalam 80-90 ribu. Okey, tak apalah. Tapi kalau Ustaz datang ni, Ustaz promote lah sikit, kita nak buat ni, tak apalah. Habis ceramah tu saya promote lah untuk kutipan masjid. Orang letaklah duit, letak duit apa semua. Saya pun nak bergerak apa semua, saya pun nak balik. Ada seorang pasangan suami isteri. Isteri dia kata, Ustaz, tunggu kejap. Ustaz nak balik mana? Saya kata, saya nak balik hotel. Saya nak balik hotel. Ustaz lama dekat sini. Saya kata, tak, saya dah 3 hari dah. Esok saya balik. Jadual saya balik.
Saya nak derma tapi saya tak ada duit. Dia bukan tak ada duit, dia tak bawa duit. Saya kata, akak datang daripada mana? Saya pun datang bercuti dekat sini. Tapi bila ustaz promote ni, saya tak bawa duit. Duit pun ada dekat hotel, dia kata. Saya kata, tak apalah, masjid ni pun dekat. Akak ambil duit kat hotel, petang-petang kan akak. Tapi saya nak terasa nak bagi sekarang. Tapi saya tak ada duit. Laki dia duduk sebelah, dia diam. Dia kata macam ni ustaz. Dia tarik dia punya cincin, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, depan saya. Dia tarik dia punya cincin. Dia kata, ustaz, ini hadiah kahwin suami akak. Duduk kat sebelah akak, kat sebelah ni dia bagi akak ni 30 tahun lepas. Jadi makcik nak bagilah pada ustaz. Ustaz pergi jual, duit tu ustaz bagi masjid. Jangan masuk poket ustaz, bagi masjid. Saya kata, itu saya tahu lah. Saya ustaz takkan nak murung. Saya kata, apalah. Saya kata, akak ambil cincin, akak bagi tu imam. Tu imam ada, tak, saya nak bagi ustaz juga. Saya kata, kacau tuan ni. Saya pun ambil apa semua, pergi nilai-nilai, adalah dalam 7,800. Maknanya tuan-tuan, dia boleh bagi apa yang dia ada saat tu. Dia terasa sungguh nak bagi sebab dia yakin dengan janji Allah, orang yang bersedekah. Saya ceramah dekat Shah Alam, ada masjid 2 tingkat. Saya ceramah di bawah ni, ramai orang sampai atas bawah lah, penuh. Masjid buat kutipan malam tu. Buat kutipan apa semua, saya pun promote kutipan juga. Promote kutipan, lepas ceramah tu makan kat bilik imam. Imam tu tak makan, duk kira duit. Dia kata banyak ni ustaz. Dia tuang tu, banyak ni ustaz, banyak. Saya kata banyak. Ustaz tengok duit ni, dia kata, ni, kalau tak nak bagi, baik tak payah bagi. Saya kata pasal apa imam? Dia boleh komodkan duit RM10 tu, dia komod, dia letak, dia campak dalam tu. Dia kata kalau tak nak bagi, baik tak payah bagi. Saya kata mujurlah orang tu nak bagi. Dia kata, jap ustaz, macam keras. Tahu tak, dia buka-buka, ada satu rantai emas. Dahsyat sampai tahap macam tu. Dia boleh cabut dia punya rantai ni tuan-tuan. Dia tak nak bagi, dia riak. Dia gulung dengan duit RM10. Dia letak dalam tabung. Masjid tu nilai dekat 6,000 harga emas. Dia boleh bagi malam tu. Masya Allah, ni nak cerita apa dia tuan-tuan? Dia sayang apa yang ada dekat dunia, tapi dia tahu akan berpisah dengannya. Sebelum berpisah dengannya, dia kembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alang-alang tabung pun ada kat belakang. Saya tengok akak-akak pun dah pegang rantai apa semua tu. Jadi boleh letak dalam tabung puitis tuan-tuan. Itu tengah tu. Ada tabung besar sikit tu, saya cerita minggu lepas, tabung tu besar sikit, udah kena curi tuan-tuan. Itu tabung tu kecil, bila tabung tu kecil, duit kena besar. Kita kena tukar kot tu. Jadi tuan-tuan, tak kisahlah, dermalah apa cara sekalipun pada jalan Allah. Apa yang kita sayang di dunia, sayangkan harta. Jadi harta itulah yang akan membawa kita di hadapan Allah dengan bekalan yang baik. Kita sayang pasangan kita, dengan pasangan kita lah kita nak berjalan di padang mahsyar, nak sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan apa yang kita sayang sebagai penghalang untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, kata Nabi sallallahu, kata Jibril alaihi salam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazhim bih. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, buatlah apa yang kamu nak buat sesuka hati kamu, tetapi kamu kena ingat kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu buat sekarang ni. Tuan-tuan, apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu kata orang cerdik pandai, dia kata, apa itu tanggungjawab? Tanggung di dunia, jawab nanti dekat akhirat. Tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan dipertanggungjawabkan. Isteri ada anak-anak, mereka akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang terlepas dengan tanggungjawab, sebab Nabi kata semua kita ni adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nabi kata setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu bertanggungjawab dengan apa yang dipimpinnya. Walaupun tuan-tuan bukan menteri, bukan PMX. Tak? Walaupun tuan-tuan bukan YB, bukan ketua kampung, bukan ketua kaum, bukan ketua adat, paling kurang tuan-tuan memimpin diri sendiri ke arah kebaikan. Mun kita pimpin diri ke arah keburukan, kita jawab di hadapan Allah.
tapi kalau kita pimpin ke arah kebaikan, ada nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan bin fulan, ya Allah, ya saya, kamu di dunia aku berikan masa umur kamu 55 tahun. Ya Allah, betul ya Allah. Kamu buat apa dengan duit gaji kamu selama kamu bekerja? Berapa banyak kamu belanja di hadapan Allah? Mulalah kira tak? Kira. Aku beri kamu umur 70 tahun. Berapa banyak kamu berzikir kepada aku? Berapa lama kamu tidur? Dan berapa lama kamu beribadah? Tuan-tuan, kalau kita buat sedikit ulang kaji kerja sekolah, kalau satu hari kita tidur 8 jam satu hari. Satu hari tidur 8 jam. Itu tidur rasmi lah 8 jam. Tak termasuk tidur tak rasmi. Ibu-ibu tahu tak tidur tak rasmi? Tengah tengok TV tertidur sekejap. Itu tak rasmi tu. Kan? Tengah dengar ceramah, lelap tu setengah jam. Dapat tu. Itu tak rasmi. Malam kan dia sambung lagi 8 jam. Katakanlah tidur rasmi kita 8 jam satu hari, maknanya dalam satu hari ada 24 jam, 1/3 daripada masa kita satu hari sebenarnya kita tidur. Kalau umur 60 tahun, 1/3 daripada 60, tidur sahaja 20 tahun. Kalau umur 60. Kalau umur 70 lebih lagi. Pada tidur saja 20 tahun. Kajian menunjukkan makan, minum, mengketer darah. Makan saja tuan-tuan 15 tahun. Kalau umur 60 tahun, dah lah tidur 20 tahun, makan 15 tahun. Kajian dibuat. Habis kat meja makan, menyembang, kat kedai kopi, menyembang. Betul tak? 15 tahun. Lama tuan-tuan. Dan dibuat lagi kajian, duduk dalam bilik air melaksanakan qada hajat, buang air besar, buang air kecil, 13 tahun setengah kalau umur 60 tahun. Itu tak kira lagi sambil berak tengok YouTube. Itu lagi lama tuan-tuan. Duk jenis tengok YouTube dalam jamban ni tuan-tuan, memang saya tak puas hati. Sebab saya dah terkena dekat paminyak tuan-tuan. Kita dah minyak tu satu je jamban. Kita duduk menunggu, dengar dia tengok upi ipin dalam. Tak geram tuan-tuan. Kita dah ketok, bang cepat sikit bang, saya nak terkeluar ni, tak tahan ni. Dia tutup-tutup, elok je keluar tuan-tuan. Boleh layan YouTube dalam jamban ni, tak puas hati ni. Itu tak termasuk lagi tu. Ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita buatlah apa kita nak. Tapi satu kata Jibril, kamu kena tanggungjawab dengan apa yang kamu buat. Sepanjang hidup kita, masa kita khianat orang, kita jawab di hadapan Allah. Sepanjang hidup kita kutuk orang, fitnah orang, maki orang, jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepanjang hidup kita buat baik, orang pun kata yang dia ni baik, alhamdulillah. Sebab itu kata ulama, tanda-tanda kematian yang baik bagi satu orang manusia, bila dia mati, semua orang kata dia ni baik. Semua kata dia ni baik. Ya Allah, dia kalau dulu hidup ni bagus, dia ni rajin tolong orang. Anak aku nak mengaji dekat tu UiTM Samarahan tu, aku memang tak ada duit. Aku cakap je kat dia boleh bagi aku duit, bagi pinjam untuk daftarkan anak aku nak masuk. Bukan sekadar daftar, dia bawa sendiri aku dengan anak aku pergi hantar sekali. Aku tahu anak dia pun sendiri tak masuk universiti, tapi dia boleh bantu. Kenang aku dengan dia. Kematian dia baik insya-Allah. Sebab apa? Orang kata yang dia ni baik. Kita nak macam tu lah. Meninggallah Pak Din. Allah meninggallah ke? Baru minggu lepas aku jumpa dia. Itulah tak sangkalah meninggal tengah semayang. Eloklah dia pun bagus orangnya. Nampak tak? Ni Din besi mati dah ni. Bagus dia tu. Aku memang geram. 8 tahun aku doa, baru hari ni termakbul. Tu tuan-tuan, itu tak senonoh tu. Itu kematian tak baik tu. Itu kena hati-hati tuan-tuan. Nama pun Din besi, jangan main-main. Mana tak duk tibai orang dengan besi kerja tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang orang tak tahulah, kalau kami dekat Semenanjung ni selalulah bila orang meninggal, lepas mayang jenazah, imam akan kata, apa khabar mayat ini? Sini ada tak? Sini belum sempat saya nak semayang mayat. Tak dengar ada orang mati, orang ni panjang umur kat sini. Ada doktor, ada. Apa khabar mayat ini? Jemaah pun kata baik, dapat RM5. Sini ada bagi duit tak kalau orang meninggal?
Oh tak ada kat Semenanjung tu mewah tu. Doa tak ada orang mati ke minggu ni ya Allah. Sebab lepas habis doa tu, ahli keluarga dia akan berjalan dekat setiap lorong, dia letak RM5 kat doa kita. Tengah doa RM5. Kita pun lari soft belakang. Lari soft belakang, dia lalu belakang, dapat lagi RM5, RM10. Itu kalau cerdik ya tuan-tuan. Tapi memang betul, kami kat Semenanjung meninggal memang bagi duit. Kalau tak bagi waktu semayang, nak keluar dia duduk kat pintu, dia akan bagi sampul RM5. Kalau kena orang kaya tuan-tuan, saya pernah sekali orang kaya RM50 dia bagi. Lari kot pintu tu pula, 100 pula dapat. Oh dia bagi. Sini tak ada nak? Tak ada. Kat sana ada. Apa khabar ramayat ini? Baik. Alhamdulillah. Ada satu tempat tuan-tuan yang meninggal tu gangster kampung. Ni cerita betul tuan-tuan. Kat Melaka. Semayang mayat, imam pun, apa khabar mayat ini? Orang belakang jawab, belum tentu baik. Oh, nak jawab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab apa dalam masjid tu? Dia boleh jawab kat belakang, belum tentu baik. Terkejut orang tuan-tuan. Ni cerita betul. Sebab itu sejak kejadian tu dah kurang sikit imam tu cakap apa khabar mayat ini, dah tak ada dah. Takut jemaah buat perangai tuan-tuan. Nampak? Kita nak kematian kita meninggal, kita nak orang sebut tentang kebaikan, itu baik. Baik, yang keempat kata Nabi, kemuliaan mukmin dilihat apabila dia boleh bangun solat malam. Jibril kata, nak tengok dia ni Islam yang bagus, mukmin yang hebat, mukmin yang sebenar, setiap malam dia boleh bangun solat malam, qiyamul lail. Saya ni bukan rajin sangat nak qiyamul lail ni. Qiyam tu selalulah, nak lail tu susah. Nak bangun kencing, nak menangis, nak susu. Yang menjerit-jerit tadi tu anak saya lah, ibu-ibu kat belakang. Jangan duk marah pula. Yang menjerit tu, itu yang nombor 5 anak saya tu. Oh, kuat menjerit tuan-tuan. Dia ni tak takut orang. Yang nombor 4 paling tak takut orang, nombor 4. Dia boleh naik atas mimbar, jangan main-main tuan-tuan. Itu juga takut orang. Pernah sekali tuan-tuan, dulu saya rajin bawa dia ceramah, umur 3 tahun. 3 tahun, isteri pun lepas dia berjalan ni. Berjalan kat tengah ni. Yang paling syok dia kena marah live depan saya. Tok Imam marah dia. Dia menangis, dia pergi kat saya. Dia kata, anak ustaz ke? Anak saya. Oh, tak mahu ustaz. Sian macam mana? Dia tak marah bapak dia. Baik tuan-tuan, kemuliaan seorang mukmin apabila dia boleh bangun solat malam. Itu yang nombor 4. Yang nombor 5 kata Nabi, yang ni penting tuan-tuan. Yang nombor 5 kata Jibril alaihi salam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Jibril pesan dekat kita, dia pesan dekat Nabi SAW, janganlah kita ni tuan-tuan terlalu bergantung. Janganlah kita ini bergantung kepada manusia. Betul tak? Kita kadang-kadang ni kita terlalu gantung pada orang. Betul tak? Bergantung pada orang. Kita tak ada duit nak makan, kita tak nak usaha, kita duduk menunggu orang. Kita tak ada apa, kita nak makan, kita menunggu orang. Saya bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang saya tak berapa nak setuju sangat. Saya minta maaf tuan-tuan, sebab pengalaman saya terlibat dengan Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Saya terlibat dengan MAINS di Negeri Sembilan, Jabatan Agama. Saya ikut dia orang, pergi hantar rumah orang susah ni lah, nak katakan orang susah lah. Bukan sebab kita tak setuju yang dia hantar dekat rumah tersebut. Tak, dia layak, memang dia layak. Tapi satu je tuan-tuan, perangai dia. Perangai kita. Tak ada langsung usaha, kita nak usaha mencari rezeki. Di saat kita boleh bangun pagi, tuan-tuan boleh bangun pagi pukul 5 pagi. Tuan-tuan boleh solat subuh, tuan-tuan pakai baju kerja. Apa kerja tuan-tuan buat? Tuan-tuan pergi kerja. Rasa tak? Tuan-tuan balik kerja. Tapi ada satu tempat saya pergi tuan-tuan. Pergi rumah pukul 11. Pukul 11 tak bangun lagi. Susah. Pukul 11 tak bangun tidur lagi. Kucing mati depan rumah 2 hari dah tak bersihkan. Ni nak cerita bab perangai. Dia layak. Tapi sebab perangai tu. Sebab itu Islam ni dia tertegak bukan dengan peperangan. Tetapi Islam itu tertegak dengan akhlak satu orang manusia. Akhlaklah yang mencantikkan Islam tu sendiri. Kadang-kadang jadi orang Islam, akhlak, perangai, kebersihan tidak
tidak dijaga. Saya hantar bantuan bulan Ramadan, nak dapat pahala lebih. Tukang sambut bantuan isap ukuk kat tangan, tuan-tuan nak cakap apa? Saya waktu tu, saya buat saya punya tim, saya punya NGO, saya punya konsultan, saya buat. Waktu tu, dia dah angkat beras 2 kampit tau. Kawan saya dah angkat beras 2 kampit dengan kit makan apa semua ni. Sampai, Assalamualaikum, lambat dia buka. Keluar tuan-tuan, pakai seluar pendek, pukul 12 tengah hari tu, rambut kusut masai, isap ukuk kat tangan. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Kawan saya dia pegang beras-beras tu, dia letak ke bawah, dia kata ustaz, ada orang. Betul? Bagilah. Isap ukuk. Saya kata, bawa balik beras naik Hilux, saya kata. Angkat balik depan dia, letak balik tuan-tuan. Saya maklum dekat dia, saya kata, abang, bulan Ramadan, 1 abang tak puasa. Yang kedua, hari kerja abang kerja, tak kerja? Tak kerja. Pasal apa tak kerja? Tak selesa nak kerja. Oh, dia lebih selesa tak bekerja daripada selesa bekerja. Memang abang tak bekerja? Tak. Bantuan dapat daripada zakat? Dapat. Lepas tu siapa? Berapa orang duduk kat rumah? Tak adalah, saya dengan anak. Isteri mana? Isteri lari dah. Mana tak lari tuan-tuan? Dah laki macam tu. Ni satu perangai kita tuan-tuan. Badan sihat tapi mengharapkan bantuan orang yang ni yang tak berapa nak seronok. Tuan-tuan, bagilah derma tuan-tuan. Hantarlah kat mana-mana tuan-tuan hantar. Sebab pengalaman saya hantar tuan-tuan, ada satu ni tuan-tuan. Menangis saya tuan-tuan. Dia muda lagi, umur dalam 48 macam tu. Anak 7 orang, 6 orang anak dia OKU. Anak yang sulung, yang perempuan, tingkatan 4 tu saja yang betul-betul normal tuan-tuan. 6 orang lain semua OKU ibu. Yang tak boleh berjalan 4 orang. Ni selotip ni tuan-tuan, dia punya seluar ni dia selotip. Saya kata abang pasal apa selotip? Sebab tak boleh ustaz. Bila dia tak selotip, dia akan garu ni sampai nampak daging. Anak nombor 2, autism, melompat sana, melompat sini. Ada 2 orang anak dia melepek, tak boleh nak bangun, tak boleh nak apa. Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan. Subhanallah. Begitulah kehidupan kita ni tuan-tuan. Kehidupan kita ni Allah Ta'ala uji yang berbeza. Kalau kita dapat ujian macam tu, belum tentu untuk kita tangguh. Tapi Allah Ta'ala bagi laluan kita ni mudah aja. Perasan tak? Tuan-tuan renung, kita tengok dengan orang susah, Allah Ta'ala lalukan kehidupan kita ni simple dan mudah. Untuk ujian kita tanggung ni mudah. Perasan tak? Kita tak seteruk orang lain. Itu adalah nikmat juga tuan-tuan. Allah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan dalil tu, dalil perasaan dalam agama tu. Kan Allah Ta'ala berikan ujian yang mampu untuk kita tanggung dalam hidup ni. Kita rasa ujian kita berat. Tapi sebenarnya ujian orang lain Allah Ta'ala uji lebih berat. Tapi bila Allah Ta'ala bagi ujian, kadang-kadang kita rasa menyesal, kita rasa fed up, kita rasa stres, kita minta sekali dengan Allah tak dapat, 2 kali kita minta dengan Allah tak dapat, terus kita tak nak minta. Sebab apa? Sebab kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa saja masalah kita, mohonlah kepada Allah. Satu hari seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, luas mana akhirat kebesaran Allah ni? Luas mana nikmat Allah? Kata Nabi, ambilkan jarimu, celuplah di lautan, kamu angkat jari kamu, titisan air daripada jari itulah gambaran dunia, dan akhirat itulah seluas lautan yang ada. Besar mana pun ujian yang kita dapat, besar lagi rahmat dan kebesaran Allah sedang menanti kita tuan-tuan yang minta kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kadang-kadang kita ni Allah Taala berikan kita masa 24 jam. Bila masa kita munajat pada Allah, Allah dengar. Tapi masalahnya kita tuan-tuan, kita tercari-cari masa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang kadang-kadang kita ini tuan-tuan, bila kita kurang mengharap pada Allah, kita akan lebih mengharap kepada manusia. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat kita bersamalah insya-Allah. Saya ingat saya pernah hadir masjid ni kali pertama bulan Ramadan. Betul, bulan puasa kan? Tahun lepas ke tahun ni?
Tahun lepas nak? Tahun lepas. Itulah saya cam lah. Kan? Yang tuan-tuan kalau tak cam maknanya tuan-tuan yang tak datang hari tu. Tapi insya-Allah cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan. Kalau ada kekurangan daripada saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada terkasar bahasa daripada saya mohon ampun dan maaf. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairan atas undangan dan juga jemputan Dr. Azman daripada Putis yang mengatur jadual saya untuk minggu ini. Jadi tuan-tuan, jadual saya agak sibuk kan, kadang-kadang dekat Semenanjung. Minggu lepas saja saya 2 hari tu saya 9 program saya kena attend. YB susun apa semua kan. Jadi agak pack